reka bentuk gadget yang telah dibina. Mungkin masa PDPR ni kita buat sampai lakaran, ya. Sebab bila kita belajar reka bentuk dan teknologi, memang kena melukis. Kamu pun dah tahu, dah belajar dengan cikgu tahun lepas, Okey. Kalau kita tengok dekat rumah sendiri, kat rumah cikgu, rumah kamu sendiri, setiap hari kita menggunakan pelbagai peralatan elektrik. Betul tak? Kan? Hari-hari masak nasi mesti pakai rice cooker, periuk nasi elektrik, kan? Kemudian air, ada yang masih pakai cerek elektrik, masih pakai cerek atas gas tu, cerek biasa. Ada yang dah pakai penapis air, kowe, kuku, Okay, semuanya pakai elektrik. Okay. Okay, zaman dulu, tak ada elektrik ni. Manusia atau bukan manusia lah, zaman nenek kamu, mungkin nenek kamu pun muda lagi, moyang kamu, zaman cikgu masih kecil-kecil dulu, zaman mak ayah cikgu, dulu tak ada elektrik, semua pakai pelita je. Apa aku panggil ni, pelita ayam, pelita, okey. Jadi sebenarnya dalam elektrik ni, sistem elektrik ada 4 elemen utama yang perlu dikenal pasti, iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. Okay, kita nak tahu apa itu sumber, medium, beban dan kawalan. Okey, yang pertama kita kena tahu elektrik ni datang daripada mana. Kita senang je, kita pakai je elektrik. Tapi sebenarnya datang daripada mana? Okey, sebenarnya sumber elektrik datang daripada jana kuasa, bateri, solar. Bateri, kamu tahu bateri, jana kuasa, macam jana kuasa hidroelektrik. Solar kamu tahu daripada cahaya matahari. Okey. Ini pun jana kuasa juga. Ini angin, Ini daripada air. Ini daripada angin, Ini solar. Solar ialah matahari. Okey, kemudian sumber elektrik ni pula ada sumber tenaga. Elektrik ni adalah sejenis sumber tenaga lah. Dia ada 2 jenis. Satu yang boleh diperbaharui, satu lagi yang tak boleh diperbaharui. Okey, contoh yang boleh diperbarui, maksudnya boleh digunakan semula, kekal selama-lamanya, ialah sumber angin, air, matahari dan ombak. Angin, air, matahari dan ombak. Sumber ini boleh diperbaharui. Maksudnya memang ada dekat alam sekitar kita. Tuhan dah jadikan sumber ni ada. Kita boleh gunakan. Okey. Manakala sumber yang tak boleh diperbaharui, maksudnya akan habis. Lepas kita guna, habis. Iaitu contohnya petroleum, arang batu, gas, tenaga nuklear. Petroleum ni dapat daripada mana? Daripada dasar laut kan? Ada apa? Pelantar minyak. Arang batu yang mana? Yang dekat gunung-gunung yang apa? Nampak kalau kita lalu dekat highway, kalau kamu pergi highway ke utara, okay, arang batu, batu kapur, arang batu dengan batu kapur tu lain, gas, ni semua dalam tanah, Okey, ini tak boleh diperbaharui, tak boleh dikita semula. Kalau dia habis, habis. Kalau semua petroleum dah dikeluarkan daripada bumi ni, habis petroleum, habislah. Dah tak boleh nak pakai lagi dah. Okey, sumber elektrik di negara kita terhasil pada jana kuasa tenaga hidroelektrik, iaitu air lah, dan sumber gas dan arang batu. Okey. Ini contoh proses penjanaan hidroelektrik. Kamu kena tahulah kalau ada gambar macam ni, ini adalah proses penjanaan hidroelektrik. Okey. Bagaimana nak buat proses penjanaan hidroelektrik? Di Malaysia ni terdapat banyak, banyak, ada beberapa empangan hidroelektrik.
Contohnya empangan Kenyir di Terengganu, empangan Temenggur di Perak, empangan Pergau di Kelantan, empangan Bakun di Sarawak. Semua ni kamu dah belajar dalam tajuk apa? Di dalam subjek apa ni? Subjek apa yang kamu belajar empangan-empangan ni? Subjek apa Jana? Hai. Subjek apa kamu belajar ni? Ada dah belajar? Cikgu Salina ajar. Ada tak? Geografi. Kan? Dalam geografi pun kamu akan belajar tentang empangan yang ada di Malaysia. Okey. So tadi kamu dah tahu tentang sumber. Sekarang medium. Medium ialah apa? Medium ialah antara sumber dengan beban. Okey. Medium berfungsi untuk mengalirkan arus elektrik. Okey. Kemudian medium ada dua, satu berwire, ada wire, satu lagi tanpa wire. Okey. Itu ialah medium. Kemudian beban ialah sebarang peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik untuk membolehkannya berfungsi dan beroperasi. Okey, beban tu akan menghasilkan kesan seperti cahaya. Okey, putaran. Boleh tak? Medium? Okey, ini medium. Medium. Jadi kan, beban kalau dia boleh bergerak, okey, berpusing, bagi cahaya, itu adalah beban. Okey, putaran kipas daripada motor elektrik, bunyi daripada pembesar suara. Boleh okey. Contohnya bunyi daripada pembesar suara. Yang mana satu medium, yang mana beban? Yang mana medium? Yang mana beban? Pembesar suara adalah medium, bunyi adalah beban. Okey. Kesan cahaya daripada mentol. Mentol ialah medium, cahaya adalah beban. Putaran kipas daripada motor elektrik ialah motor elektrik ialah medium, kipas adalah beban. Putaran kipas adalah beban. Okey, kawalan. Okey, kawalan bermaksud pengawalan arus elektrik secara selamat. Okey, kena selamat. Kalau arus elektrik tu masuk je sebanyak-banyaknya, apa jadi? Akan berlaku litar pintas. So jadi kawalan itu bermaksud pengawalan secara selamat yang dapat memutus dan menyambungkan litar. Okey. So kawalan ni ada dua lah, ada secara manual dan secara automatik. Okey. Contohnya kalau pada manual tu pada setrika, kita kena kawal suhu dia. Pada peti air sejuk, sejuk ke tak nak sejuk ke, defrost ke, okey. Kalau automatik pada kita punya Swiss rumah yang besar tu, DCD inilah yang besar tu. Okey, bila ada tak berlaku kat rumah kamu, bila kilat ke petir ke tiba-tiba elektrik rumah kamu terpadam? Pernah tak berlaku? Okey, kalau pernah berlaku perkara tersebut bermaksud itu adalah kawalan Swiss secara automatik pada pemutus litar. Ini auto. Dia kena petir, kena kilat ke apa, dia akan tertutup sendiri. Okey, kemudian kita masuk sikit lagi sampai jenis arus. Dua je sampai sini je, tak payah banyak-banyak lah. Okey, kemudian jenis arus elektrik yang mengalir kat rumah kita tu ada dua jenis. Satu arus ulang alik, okey, AU, dan arus terus, AT. Okey, arus terus ni, okey, apa maksudnya? Adalah pengagihan elektrik dari stesen jana kuasa hingga ke rumah. Itu menggunakan arus ulang alik. Masuk terus kat rumah kita, itu namanya arus ulang alik. So, voltan bagi arus jenis ini boleh dinaikkan dan diturunkan mengikut transformer. Penghantaran elektrik dilakukan dalam keadaan voltan tinggi supaya dapat merendahkan nilai arus.
Tujuannya adalah untuk mengurangkan kehilangan kuasa semasa proses penghantaran. So arus ulang alik ni yang disalurkan pada kita punya tiang elektrik yang masuk, ada kabel elektrik kita tu, ada meter kilowatt jam yang selalu orang TNB datang baca kita punya bacaan bil elektrik kita tiap-tiap bulan itu ialah arus ulang alik. Okey. Arus terus pula ialah sistem kuasa yang hanya dengan hanya satu kekutuban voltan atau arus. Okey. Biasanya arus terus ni ataupun bahasa Inggeris ni ialah direct current lah. Ya. Biasanya menggunakan kuasa bateri. Okey. Menggunakan kuasa bateri. Kalau yang tadi ni, kalau yang pakai arus ulang alik ni, maksudnya dia punya voltan dia besar. Okey. Bila voltan yang besar atau tinggi, bermaksud kalau kita guna peralatan arus ulang alik ni, peralatan ni mesti kita pakai wire, berwire. Contohnya contohnya televisyen, mesin, gerudi, lantai. Kita kena cocoklah wire pada soket. Kita kena pakai wire. Nak pakai TV, kena cocok wire. Boleh ke TV pakai bateri? Tak boleh kan? Okay. So itu adalah guna arus ulang alik. Voltan dia tinggi. Tapi kalau arus terus, dia mengalir sehala. Dia boleh digunakan daripada pelbagai sumber seperti bateri, sel solar dan dinamo jenis komutator. Dalam arus terus, cas elektrik mengalir satu arah saja. Macam cikgu cakap tadilah, dinamo merupakan arus terus. Apa lagi pakai bateri? Cordless screwdriver, pemutar skru mudah alih. Apa lagi pakai bateri? Handphone kamu kan? Arus terus arus terus ni maksudnya biasanya digunakan dalam peralatan elektrik yang boleh dibawa ke mana-mana. Handphone, apa lagi? Radio yang boleh charge tu kan. Banyaklah lagi. Yang mana pakai kuasa bateri, yang mana pakai kuasa solar. Dinamo, ini adalah arus terus. Okey. Okey, cuba kita buat cabar minda. Siapa nak jawab? Okey, beri 3 contoh elemen sistem elektrik. Siapa boleh jawab? 3 elemen sistem elektrik. Ada apa? Cepat. Khadijah? Apa elemen sistem elektrik yang kita belajar tadi? Apa tu? Apa? Cepat. Dah lupa dah. Cikgu, yang pertama sekali huruf S. Ya? Sumber. Apa dia? Sumber. Kedua? Jana? Beban. Jana? Ya. Medium? 3? Beban. Okey, orang lain pula. Orang lain pula. Bagi contoh sumber. Bagi contoh sumber. Sumber ada berapa jenis? 2. Apa dia? Boleh? Diperbaharui dan Tidak boleh. Okey, tak boleh diperbaharui. Okey, siapa tahu jawab je ya. Okey, cuba semua bersuara. Bagi contoh sumber boleh diperbaharui. Air. Air, angin, Matahari.
Matahari lagi? Ombak. Ombak. Okey. Apa sumber yang tidak boleh diperbaharui? Petroleum. Petroleum. Lagi? Arang batu. Arang batu. Lagi? Gas. Gas. Ada lagi? Tenaga nuklear. Tenaga nuklear. Bagus. Semua bagus ni. Tukar pen sikit. Okey, medium ada berapa? 2. 2. Apa dia? Wayar dengan tanpa wayar. Pandai. Wayar dan tanpa wayar. Okey. Beri contoh medium. Contoh medium. Tanpa wayar. Telefon. Handphone. Contoh. Salah. Handphone. Medium berwayar? Kipas. Periuk nasi. Kipas. Kipas kan? Kipas, rice cooker, periuk elektrik, macam-macam lah. Okay? So, kita pergi ke beban pula. Okay, beban. Allah. Okay, beban. Contoh beban. Beban ada berapa? Tak ada. Okay, contoh beban. Contoh beban. Bunyi. Bunyi. Pandai. Lagi? Cahaya. Cahaya. Lagi? Suara. Samalah suara. Pergerakan. Kan? Putaran. Kan? Okay. Itu adalah contoh beban. Nampak? Ni yang cikgu ajar hari ni. Okay. Kemudian sambung lagi. Kemudian kita belajar tentang arus tadi. Okay. Kita belajar tentang arus tadi. Arus ada berapa? Berapa jenis arus? 2. Okey, arus ada 2 jenis arus. Satu arus apa? Arus apa? Arus ulang-alik. Ulang-alik. Ataupun namanya AU. AC. AU. Okey, satu lagi arus. Arus terus. Okey, ataupun AT. AT. Okey. Apa contoh arus ulang-alik? Apa sifat arus ulang-alik? Voltan tinggi. Kan? Ya. Voltan tinggi. Kemudian kalau arus terus elektrik mengalir Dalam satu arah. dalam satu arah. Contoh peralatan yang menggunakan arus ulang-alik. Television. TV. Lampu. Lampu apa? Lampu. Lampu apa? Okey, janji dia mestilah berwayar. Ya, berwayar iaitu disambungkan kepada elektrik. Ke punca elektrik lah, kepada soket. Ya. Okey, kalau arus terus boleh menggunakan kuasa apa? Bateri, lagi? Solar dan dynamo. Okey, so inilah apa tu? Yang kita belajar hari ni. Okey, so cikgu tak nak ajar banyak-banyak, nanti pening kepala. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Ada. Okey, kalau tak ada soalan,
kamu buat dulu latihan dalam buku kerja. Latihan dalam buku kerja. Okey, hari tu buat berapa? Hari tu buat 1 kan? Buat 1. Buat reka bentuk makanan kan? Okey, dah siap belum? Dah siap belum? Okey, siapkan dulu latihan dalam buku kerja. Bab 1, bab 2 dan bab reka bentuk makanan. Lagi satu bab. Okey, apa bab yang kita dah belajar ni kamu buat je latihan dalam buku kerja. Cikgu belum bagi latihan dalam buku tulis lagi. Latihan dalam buku tulis nanti bila sampai bab pengiraan minggu depan kita akan masuk cara reka bentuk lita penyawai elektrik dan kita akan membuat pengiraan minggu depan. Hari ini setakat itu sahaja dan kamu siapkanlah latihan bab 1, bab reka bentuk makanan dalam buku hijau tu. Buku hijau Hijau ke biru? Buku kerja. Hijau ke biru? Biru. Biru. Okey.